kita sambung lagi pembelajaran kita. Okey, kali ni untuk tajuk confidence interval for population proportion. Okey, jadi ada dua jenis confidence interval. Yang pertama untuk population mean yang sebelum ini, dan satu lagi untuk population proportion. Alright. Suppose that a random sample of n observations is taken from a population in which the proportion of success is P, ataupun rho kat situ, simbol dia tu. So when the sample size is sufficiently large and approximate 1 minus alpha darab dengan 100% confidence interval for population proportion P is given by, okay, kita tahu bahawa bila kita nak mengira satu confidence interval, tak kisahlah untuk population mean ataupun population proportion, kita akan dapatkan nilai-nilai mean ataupun proportion daripada sampel. Okay? Jadi formula untuk confidence interval for population proportion ini, formulanya adalah yang inilah, iaitu PS. Okay? Kemudian kita akan ada tambah tolak kat sini Z alpha over 2, sama je macam kita cari sebelum ni. Okay, kemudian dekat sini kita akan ada set, set PS, kemudian ada QS divided by N. Okay, so that's the formula of confidence interval untuk population proportion. Okay, kalau kamu masih ingat lagi, last time kita ada sampling distribution for sample proportion. Perasan tak? Kita ada sebelum ini kita ada sampling distribution untuk sample proportion yang tertabur secara normal. Dekat sini ada P, kan? Dekat sini ada PQ over N. Okay, so this is the sampling distribution of sample proportion. Jadi sebenarnya nilai yang dekat sini ni, dia sebenarnya adalah nilai sigma-nya lah. Kalau katakan dekat sini adalah variance, so this is the variance, maknanya punca kuasa 2 for this variance, punca kuasa 2 PQ over N ini adalah hasil darab dengan Z alpha over 2 kat situ. Okay, jadi yang untuk yang confidence interval untuk population mean pun sama juga. Kalau last time kita ada X tertabur secara normal, dekat sini ada mu, kan? Kemudian ada sigma squared bahagi N. Kalau kita tengok confidence interval untuk population mean pula, dekat sini dia ada Z alpha over 2, so sigma over set N. Okay, jadi yang ini pun datangnya daripada, dia sebenarnya adalah dari sinilah. Yang ini adalah variance, yang ini adalah standard deviation. Okay, macam ni pun sama juga. Yang ini adalah variance, so this is the standard deviation. Okay, jadi sekarang kita fokus pada confidence interval for population proportion. Okay, jadi caranya untuk kita kira nanti, kita akan ambil sampel proportion, letakkan di sini. Kemudian daripada confidence interval kita akan dapatkan the Z value. Okay, and then also kita akan cari set PS ini, ambil daripada sampel. QS ini adalah satu tolak PS, pelengkap dia, dan this one is the sample size. Okay, jadi simple je formula dia. Kita tengok example 1. Supervisor want to know the proportion of defective electronic components. They inspect a random sample of 200 electronic components and found that 40 electronic components is defective. Okay, and then find 95% symmetrical confidence interval. Okay, jadi untuk example 1 itu kita boleh keluarkan N dia. Sample size-nya adalah 200. Okay, and then kita ada PS. PS, the sample proportion. Berapa dia punya proportion of defective. Okay, so kita ada 40 out of 200. Okay, so yang ini kalau nak simplify boleh, sebab yang ini stop decimal. Okay lah, 0.2. Okay, jadi dalam kes ini kita tahu bahawa PS kita akan tertabur secara normal. Okay, dekat sini adalah 0.2, dekat sini adalah 0.2 darab dengan PQ over N. Yang ini yang sampling distribution tu, bahagikan dengan sample size dia. Okay, 200. Okay, tertabur secara normal, that one. Jadi untuk soalan A tu,
untuk 95% symmetrical confidence interval. Okay, maknanya kita ada macam biasalah cari satu tolak alfa kan. Okay, jadi dalam kes ini kita dah ingat dah kot kan. Z 0.025 sama dengan 1.96. Right, yang itu dah ada. Jadi kita terus nak mencari confidence interval ini untuk population proportion. Jadi saya masukkanlah saya punya population the sample proportion. Okay, kemudian saya buat tambah tolak 1.96. Okay, kemudian dekat sini formulanya adalah cert. Okay, PS saya tadi adalah yang 0.2 tadilah. 0.2 darab dengan QS tu adalah 1 tolak 0.2. So dekat sini akan jadi 0.8. Kemudian kita bahagikan dengan dia punya sample size. Okay, iaitu 200. Okay, jadi terus dah dapat dah the confidence interval for population proportion. So 0.2 tambah tolak, kat sini nilainya lebih kurang 0.055. Okay, so kita dapat nilai dia adalah 0.145 and then 0.255. Okay, so this is the 95% symmetrical confidence interval untuk population proportion. Okay, jadi nanti untuk soalan B tu sama sahaja, cuma bezanya sekarang ni kita nak 98% symmetrical confidence interval. Jadi kalau yang ini kita akan ada 1 tolak alfa sama dengan 0.98. So alfa saya adalah 0.02, alfa over 2 is 0.01. So Z 0.01 ini adalah 2.326. Okay, carilah lower end area of 0.99 daripada table. Okay, jadi maksudnya kita punya confidence interval sekarang adalah 0.2 PS, okay, plus minus the sample proportion darab dengan 2.326. Kemudian kita darabkan benda yang samalah, the sample proportion darab dengan Q dia 1 tolak P bahagikan dengan 200 juga. Okay, jadi yang berbezanya kat sini cuma nilai Z value sajalah. Okay, jadi kat sini saya dapat 0.2 tambah tolak 0.0658 So lebih kurangnya adalah 0.134. Okay, kemudian kat sini ini untuk yang tolak. Okay, kemudian sebelah sini yang side ini untuk yang tambah 266. Okay, so ini adalah 98% symmetrical confidence interval untuk population proportion lah. Okay, dalam kes ini. Kemudian kita teruskan dengan sample size in estimating population proportion. Jadi dalam kes ini kaedah ataupun method dia hampir samalah macam sample size in estimating population mean juga kita akan ada kalau dalam sample proportion, so kita akan ada dia punya confidence interval untuk sample proportion. Dekat tengah-tengah ini adalah sample proportion. Lepas tu dia punya confidence interval dia kat sini apa tadi? PS tolak dengan Z alpha over 2. Cert dekat sini adalah PS QS bahagi dengan N. Okay, sebelah sinilah. Okay. Kemudian dekat sini pula kita akan ada nilai PS tambah Z alpha over 2. Okay, kemudian ada PS, QS, kemudian bahagi dengan N. Okay, formula dia. Jadi sekarang kita boleh andaikanlah dekat mana kita punya row itu berada ataupun the population proportion. Katalah row saya berada di sini. Okay, jadi perbezaan di antara population proportion dengan sample proportion ini adalah kita punya R. The estimation error. So in this case, the maximum estimation error adalah sejauh itulah. Jadi maksudnya sekarang saya akan ada maximum estimation error ataupun R saya samalah dengan ini. Daripada formula confidence interval, kita dapat sini PS, QS bahagi dengan N. So N inilah yang kita nak cari dalam estimating sample size. Jadi seperti biasa kita akan macam ni tukar tempat, cross multiply. So dekat sini akan ada ini. Sebab kat sini ada tanda cert.
Okay, kat sini masih ada cert PS, QS. Okay, so yang kat sini saya bawa turun R, bawa turun R ke bawah. Right, then saya perlu kuasa 2-kan untuk dapatkan nilai N. Jadi maksudnya saya akan ada, okay, yang ini dengan R ni akan dikuasa 2-kan. Okay, sekejap yang sini per R tadi, sini kuasa 2. Kemudian yang ini bila saya kuasa 2-kan, dia akan hilang tanda cert lah. Okay, darab lagi dengan QS. Okay, PS darab dengan QS. Okay, so itu adalah formula untuk sample size lah bagi sample proportion. Okay, boleh check lah dia punya formula tu, Z alpha over 2, Z value bahagi dengan R. Kemudian ada kuasa 2 kat luar tu, and then P darab dengan Q. Okay, dalam modul tu cikgu gunakan P cap, sama sajalah. Kalau tanda macam ni P cap, kemudian ada Q tanda cap dekat atas. So actually P cap ini adalah the unbiased estimate for population proportion. So nilai dia samalah dengan sample proportion juga. Okay. Okay, jadi kita tengok example 1. A study conducted in a particular school is to determine the proportion of people who smoke. Okay, jadi kita cari dulu dalam example 1 itu, okay, dia dah bagi dah proportion untuk pelajar yang smoking bagi dengan 120. Okay, 120. Find the least sample size so that the difference between the sample proportion and population proportion is less than 0.05. Jadi perbezaan antara sample proportion dengan population proportion itu will be the estimation error. Jadi maximum estimation error R kita samalah dengan 0.05. Okay, dalam kes ini dengan confidence interval dia 99%. Okay, so bila 99% maksudnya kita akan ada 0.01, 0.005. So kita akan mencari Z 0.005. Okay, 0.005 itu adalah 2.575. Right. Okay, jadi maksudnya sekarang yang kita nak cari tu apa tu? Nilai N dia. Okey, terus masuk dalam formula lah. Kita masukkan dalam formula dekat atas. Jadi maksudnya N saya akan sama dengan 2.575. Kemudian kita bahagikan dengan nilai R. R saya adalah 0.05, and then kuasa 2 darab dengan PS darab dengan QS. So sini darab sini, kemudian saya perlu darabkan dengan 1/8/120. So bila saya tekan calculator dekat sini, saya dapat nilainya lebih kurang 165.03 something lebih lah. So the least number of N is 166 lah. Kita akan ambil N sama dengan 166 supaya syarat R 0.05 itu dipenuhi. Okay. Kemudian kita tengok soalan seterusnya, example 2. Dalam example 2 tu tentang IT company tu. Okay, dia nak tahu tentang proportion of student who own a computer. Find the least sample size so that the difference between the sample proportion and population proportion. Dia dah bagi dia punya maximum estimation error yang dia target. Okay, dia nak maximum estimation errornya, nilai R dia adalah 0.1. Less than 0.1 tu maksudnya yang paling maksimum pun adalah 0.1 dengan confidence levelnya sebanyak 98%. Yang ni ingat lagi tak? Maknanya kita nak Z 0.01. Z 0.01 is 2.326. Okay, 2.326. Okay, nilai R sama dengan 0.1. Tapi dekat sini dia tak bagi nilai PS. Is it? PS tak ada. So macam mana kita nak mengira yang kat sini nanti PS darab dengan QS? Okey, kalau katakan nilai ini tak diberi, maksudnya kita akan assume the maximum value for PS darab dengan QS. Kamu bayangkan kalau katakan kita ada PS tu dia sama macam probability of success lah.
katalah dia punya PS tu sama dengan 1/4. Jadi maksudnya QS dia akan sama dengan 3/4. Jadi maksudnya kita akan darablah PS darab QS. So kat sini kita dapat 3/16. Satu contohlah. Kalau katakan kat sini 1/5, dekat sini adalah 4/5. So kita akan darab 2, 1/5 darab 4/5 dapat 4/20. Jadi sebenarnya nilai yang paling maksimum untuk PS darab dengan QS ini adalah 1/4. Dan dia berlaku bila PS sama dengan 1/2 dan QS sama dengan 1/2. So that's the maximum value of PS darab QS. Jadi kita macam kalau nilai itu tak diberi, jadi kita andaikan the maximum value of PS QS sebagai 1/4. Jadi kat situ kita dah boleh mengira lah nilai N-nya lah. So N kita terus masukkan 2.326. Kemudian kita bahagi dengan R 0.1. Kuasa 2. Kemudian kita darabkan dengan 1/4 di sini. Kita andaikan yang ini sebagai PS darab dengan QS. So dapatlah nilai N dia adalah 135 point something 2569. Jadi kita ambillah N sama dengan 136 as the least number of N. Jadi dalam example 3 itu soalannya hampir samalah macam contoh-contoh yang cikgu dah bagi tadi. Jadi boleh refer, boleh cuba jawab, and then boleh refer pada jawapan yang cikgu bagi melalui WhatsApp lah. So saya rasa sampai di situ sajalah untuk tajuk sampling, that one is the confidence interval for population proportion. And kita pun dah habis dah untuk tajuk sampling and estimation. So setakat itu sajalah. So lepas ni kita boleh cuba untuk buat soalan-soalan past years lah.